Selamat pagi murid-murid, berjumpa kita kembali dalam pendidikan moral, program pendidikan khas integrasi tahun 2 ya murid-murid. Tajuk kita pada hari ini adalah tajuk yang ke-10 ya murid-murid, iaitu kejujuran ya murid-murid. Kita buat tajuk ini 2 minggu lepas, 2 minggu ya murid-murid. Ini adalah yang terakhir. Standard kandungan kita pada hari ini adalah 10.1, iaitu bersikap jujur terhadap ahli keluarga. Ya murid-murid, kita perlu bersikap jujur terhadap ahli keluarga kita dahulu, baru kita boleh tunjukkan sikap jujur kita pada orang lain ya murid-murid. Jadi kita bersikap jujur terhadap ahli keluarga ya murid-murid. Itu standard kandungan kita pada hari ini. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 10.1.1, iaitu menyatakan perlakuan jujur terhadap ahli keluarga. Ini cikgu ulang yang cikgu sudah buat 2 minggu yang lepas ya murid-murid. Cikgu ulang balik. Dan standard pembelajaran kita yang kedua adalah 1.12, iaitu menjelaskan kebaikan bersikap jujur terhadap ahli keluarga. Ya murid-murid, tajuk yang ini juga kita telah buat pada minggu yang kedua ya. Sewaktu kita belajar kejujuran tu ya murid-murid. Dan standard pembelajaran kita yang ketiga adalah 10.13, iaitu menunjukkan cara amalan bersikap jujur terhadap ahli keluarga. Ya murid-murid, ini adalah baru, tetapi murid-murid perlu tahu yang sebelum ini ya. Jadi cikgu ulang supaya murid-murid mudah ya. Objektif cikgu pada akhir pembelajaran adalah murid-murid dapat menyatakan perlakuan jujur terhadap ahli keluarga. Ya, apa perlakuan jujur terhadap ahli keluarga? Ya, murid-murid perlu dapat nyatakan. Yang kedua, menjelaskan kebaikan bersikap jujur terhadap ahli keluarga. Apa kebaikannya jika murid-murid bersikap jujur ya murid-murid? Dan yang ketiga, menunjukkan cara amalan bersikap jujur terhadap ahli keluarga. Kriteria kejayaan, iaitu apa yang murid-murid boleh dapat ya pada hari ini. Ya, sama dengan yang cikgu, tetapi ini murid-murid baca ya bersama-sama cikgu. Saya dapat menyatakan perlakuan jujur, menjelaskan kebaikan serta menunjukkan
cara amalan bersikap jujur terhadap ahli keluarga. Ya, murid-murid dapat ya. Murid-murid dapat menyatakan. Ya, di sini murid-murid dapat menyatakan perlakuan jujur, kemudian menjelaskan, ya, menjelaskan kebaikan bersikap jujur. Kemudian murid-murid perlu tahu macam mana menunjukkan amalan, cara amalan bersikap jujur. Ya, murid-murid? Boleh ya, murid-murid? Baiklah. Kita pergi pada yang seterusnya. Iaitu apa yang terdapat dalam buku teks kamu. Sebelum tu apa yang terdapat dalam DSKP ya murid-murid. Ni dia cikgu ambil semua ini. Ya, ini yang ini ya, yang ini kita sudah buat pada minggu sebelum ini. Begitu juga dengan yang ini. Dan hari ini kita buat yang ini. Tetapi cikgu perlu jelaskan pada murid-murid yang pertama dan yang kedua supaya murid-murid lebih memahami yang ketiga ya murid-murid. Seterusnya, ni apa yang terdapat dalam buku teks murid-murid ya. Murid-murid perlu baca dan fahami ya. Cikgu sudah buat. Ya, kalau murid-murid ingin tengok semula, cikgu akan hantar nota ya bentuk flipbook ya yang cikgu sudah buat kepada murid-murid. Ya, siap di sini murid-murid, ibu bertanya kepada anak-anak di sini ya murid-murid, siapa yang melakukannya? Ya, siapa yang buat perkara ini ya, kotor daya meja dengan warna cat-cat warna. Jadi saya yang lakukan, saya tidak sengaja. Ya, anak ini mengaku. Ya, bila mengaku, bercakap benar adalah sikap jujur murid-murid ya. Bila kita bercakap benar walaupun ibu akan marah, itu adalah sikap jujur ya murid-murid. Kemudian ibu kata, emak gembira kamu bercakap benar. Ya, bila bercakap benar, kadang-kadang ibu tidak jadi marah. Ya, walaupun ibu macam marah, tetapi bila kita bercakap benar, minta maaf, saya tak sengaja, ya, saya yang lakukan, tetapi tidak sengaja, ibu akan segera memaafkan kamu, ya, sebab kamu bercakap benar, ya, murid-murid. Dan yang kedua, ini adalah satu kejadian ya, ini juga menunjukkan sikap jujur ya murid-murid, salah satu sikap jujur ya. Abang nanti kita makan sama-sama. Abang memberitahu adik dia telah membeli buah ya, dia memberitahu adik kita akan makan bersama-sama. Jadi adik berasa laparnya. Adik berfikir ya, laparnya. Tapi jika murid bersikap jujur, amanah ya murid-murid, saya tunggu abang. Tak kira lapar macam mana pun sebab
sudah berjanji dengan abang, ya. Abang sudah cakap kita makan sama-sama. Jadi murid-murid anak ini perlu menunggu, adik ini perlu menunggu abang supaya dapat makan bersama-sama. Ya murid-murid, itu juga adalah sikap jujur kita, ya. Salah satu sikap jujur, ya murid-murid. Seterusnya, ya, bersikap jujur, keluarga bahagia. Kalau kita bersikap jujur, mak gembira, kakak gembira, ya, kita buat abang gembira. Dalam situasi ini pula, kakak, saya pulangkan baju kakak yang saya pinjam. Ya, telah pinjam barang, tak kira baju ke apa. Bila kita pulangkan, mereka akan berasa berterima kasih. Pulangkan dalam keadaan yang elok, ya, yang baik. Tetapi jika benda yang kamu pinjam tu telah rosak, kamu mengaku dan memberitahu seadanya, ya, macam mana dah pecah ke, dah koyak ke, beritahu kakak. Jadi kakak akan memaafkan dan kakak akan berterima kasih kerana kamu bercakap benar. Ya murid-murid, jika murid-murid tak bercakap benar, memulangkan begitu sahaja, lain kali bila kakak perasan, ya, kakak akan berasa marah, ya murid-murid, dan lain kali tidak akan meminjam apa-apa barang kepunyaannya. Ya, kalau murid-murid bercakap benar dan mengaku murid telah melakukan kesalahan dan berjanji tidak akan buat lagi, kakak pasti akan pinjam. Ya murid-murid, bila pulangkan barang pinjaman, kakak akan cakap terima kasih kerana menggunakannya dengan cermat. Ya murid-murid. Kemudian dalam situasi yang kedua, ya, pinggan pecah. Ya murid-murid, pinggan pecah semasa saya membasuhnya. Ya murid-murid, anak ini mengaku kepada ibu pinggan pecah semasa membasuh. Ya, kemudian apa yang ibu cakap? Ibu marah tak? Tengok situasi ini. Emak bangga kamu bercakap benar. Lain kali berhati-hati, ya. Mesti mak marah dalam hati, ya murid-murid. Tapi bila kita bercakap benar, ibu tidak akan marah. Ibu akan nasihat. Lain kali jangan buat, berhati-hati. Ya murid-murid. Ini situasi yang seterusnya, ya murid-murid. Tengok gambar, murid-murid fahami. Ya, tengok tindakan anak ini, ya murid-murid. Saya ambil dahulu duit ayah, atau saya tanya ayah dahulu, yang mana satu? Walaupun ayah, bila kamu tanya, ayah benarkan, tetapi kamu tidak boleh ambil tanpa pengetahuan, tanpa memberitahu, ya murid-murid. Murid-murid tahu ayah akan benarkan. Jadi saya boleh ambil saja, tak boleh, ya murid-murid. Murid-murid perlu tanya dahulu sebelum murid-murid mengambil, ya murid-murid. Yang mana satu murid-murid akan pilih? Murid-murid perlu tanya dahulu. Saya tanya ayah dahulu, ya murid-murid. Jangan ambil saja walaupun ayah akan benarkan. Kemudian anak ini pergi bertanya pada ayah. Ayah, saya mahu aiskrim.
Kemudian ayah jawab, baiklah. Jadi ayah belikan aiskrim untuk anaknya. Anak ini ya murid-murid. Ni nilai sikap jujur ya murid-murid. Ya, bukan saja bercakap benar tetapi juga meminta kebenaran ya sebelum mengambil atau menggunakan sesuatu hak orang ya murid-murid. Seterusnya, ini dia, ni cerita ya murid-murid. Cerita ini kita telah buat pada minggu sebelum ini. Ya, ingat tak murid-murid? Ada dialog, baca bersama-sama ya murid-murid. Cikgu telah buat dengan lengkap ya. Jadi cikgu akan hantarkan ya, cikgu akan dikongsikan bersama-sama. Jika murid-murid tidak ingat, murid-murid boleh ingatkan semula. Ya, boleh cuba baca cerita ini semula ya murid-murid. Ini ibu lebah. Ibu lebah dia memberitahu kepada anak lebah supaya apa? Jaga madu ini dengan baik. Ya, dia suruh menjaga madu dengan baik. Jadi anak memberitahu, baiklah ibu. Kemudian ini jiran Bobo datang. Bobo ialah siapa? Bobo ialah anak lebah ni ya murid-murid. Bobo boleh berikan makcik sedikit madu? Jiran tanya. Apa yang Bobo beritahu? Ya, ibu pesan supaya saya tidak supaya saya menjaganya. Maksudnya Bobo tidak mahu memberikan kepada jiran. Kenapa? Sebab ibu sudah suruh menjaganya. Jujur kan? Walaupun dia kenal jiran tetapi dia tidak memberi kerana telah berjanji dengan ibunya supaya dia akan menjaganya ya. Kemudian, tidak mengapa makcik tunggu ibu kamu pulang. Kemudian Bobo kata, baiklah makcik. Awak beruntung. Ni jiran beritahu semula. Awak beruntung kerana anak awak boleh dipercayai. Ya, boleh dipercayai juga nilai jujur. Bila orang sudah menyuruh kita membuat sesuatu, ya, ibu sudah suruh, jangan keluar dari rumah tanpa kebenaran ibu. Boleh tak kamu keluar? Tak boleh. Walaupun kawan datang panggil, tak boleh keluar. Ya, itu juga di bawah amalan jujur ya murid-murid. Kemudian sebab jiran memuji, ibunya menjawab, terima kasih. Saya juga gembira ada anak yang jujur. Ya murid-murid, ini cerita yang telah kita buat pada minggu sebelum ini. Apa yang telah murid-murid pelajari? Ya, jujur maksudnya bercakap benar. Ya, murid-murid bercakap benar. Jika murid-murid bermain bola, tertendang pasu jatuh, murid-murid mengaku saya yang membuatnya. Ya, murid-murid. Murid-murid perlu sentiasa bercakap benar walaupun murid-murid tahu ibu akan marah, ayah akan marah, tetapi murid perlu bercakap benar. Ya. Ni dia. Kemudian yang kedua, murid-murid perlu bersikap amanah.
Ya, bersikap amanah, contoh dia macam mana? Ya, jika murid-murid perlu sesuatu tetapi murid-murid tidak boleh mengambil tanpa kebenaran. Murid-murid perlu bersikap amanah, ya murid-murid, bersikap amanah. Seperti dalam contoh tadi, nak beli aiskrim tetapi minta kebenaran daripada ayah. Ya murid-murid. Dan yang ketiga, kamu perlulah ikhlas dalam setiap perlakuan. Ya, murid-murid ikhlas melakukan sesuatu. Ya, murid-murid, kalau murid-murid melakukan sesuatu, murid-murid mengharapkan ganjaran, itu bukan ikhlas. Ya, murid-murid, kadang-kadang murid-murid kata, ibu minta tolong, murid-murid tolong, lepas tu murid-murid minta upah. Murid-murid minta 10 sen ke, 20 sen ke, belikan aiskrim ke. Itu bukan ikhlas. Kecuali ibu sendiri nak belikan atau ibu sendiri nak beri. Ya, murid-murid tak boleh minta. Ya, kalau murid-murid minta menunjukkan murid-murid tidak ikhlas. Ya, murid-murid. Jadi 3 perkara ini adalah di bawah nilai kejujuran. Bercakap benar, ya. Bersikap amanah. Ikhlas dalam setiap perlakuan. Ya, murid-murid. Kemudian, apa kebaikan nilai kejujuran? Apa dia murid-murid? Dipuji orang, ya. Orang akan memuji kita jika kita menunjukkan sikap jujur, ya murid-murid. Bercakap benar, bersikap amanah, ikhlas, ya, membantu guru dengan ikhlas, ya, bercakap benar. Bila cikgu tanya, cakap benar. Siapa yang buat? Saya buat, cikgu, silap. Lain kali saya takkan buat. Cikgu akan puji kamu, ya, sebab kamu bersikap jujur. Ya, murid-murid. Kemudian, orang yang bersikap jujur akan mudah dipercayai. Ya, semua orang akan percaya, ya, bukan saja ahli keluarga tetapi juga kawan-kawan, guru, ya. Guru nak minta murid-murid bantuan murid-murid, guru akan meminta pada murid yang boleh dipercayai, bersikap jujur, ya, ada nilai kejujuran. Ya, murid-murid. Jadi pastikan murid-murid mempunyai nilai kejujuran, ya, murid-murid. Kemudian, yang sangat penting ialah kita akan membuat ibu bapa berasa bangga. Ya, ibu bapa akan bangga mempunyai anak yang mempunyai nilai kejujuran, ya murid-murid. Baiklah. Seterusnya, tugasan. Ya, murid-murid, jawab soalan lembaran kerja. Ya, murid-murid. Murid-murid nak menunjukkan apa yang cikgu terangkan kepada murid-murid. Murid-murid telah faham. Murid-murid perlu jawab lembaran kerja. Untuk cikgu pastikan murid-murid dapat memahami, ya, isi pelajaran pada hari ini. Kita capai objektif, ya. Kemudian murid-murid jawab soalan dalam buku aktiviti. Ya, semua tentang nilai kejujuran, ya. Pastikan murid telah siap.
Ya, minggu depan kita akan buat nilai yang ke-11 ya, murid-murid. Kemudian murid-murid juga jawab soalan dalam kuis Google Form. Ada 10 soalan mudah yang cikgu sediakan. Ya, pastikan semua murid buat. Ya, murid-murid. Kemudian murid-murid juga, jika sebelum ini murid-murid tidak membuat projek, ya, cikgu ada beri projek, cikgu ada beri penanda, murid-murid boleh membuat penanda buku, ya, murid-murid. Penanda buku menyatakan saya murid yang jujur, ya, murid-murid. Dan cikgu juga ada beri ikrar kepada ibu atau ibu bapa, menyatakan kamu akan sentiasa bercakap benar, bersikap amanah, akan sentiasa ikhlas dalam setiap perlakuan. Ya, murid-murid, jika murid-murid belum membuat, murid-murid boleh membuat projek ini ya pada minggu ini. Ya, murid-murid. Selamat belajar dan selamat membuat tugasan. Jika tidak ada hal, seperti cikgu selalu nasihat kepada murid-murid, jangan keluar rumah sewenang-wenang. Tidak ada hal, tak perlu keluar. Biar ibu bapa keluar membeli barang, murid-murid tak perlu ikut. Ya, murid-murid belajar, buat tugasan yang cikgu beri, cikgu-cikgu lain beri, ya murid-murid. Dan isi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Ya murid-murid, sehingga kita jumpa pada minggu hadapan. Ya, bye.